Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saira binti Ahmad Saidul. Dalam video ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Percampuran kod dalam kalangan peniaga di Jonker Street, Melaka. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej kepada individu lain. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdapat pelbagai kaum utama seperti Malaysia, China dan India serta beberapa suku kaum yang lain. Kepelbagaian etnik ini adalah faktor utama yang menjurus kepada kemasukan pengaruh, terutama sekali dalam bahasa kerana penerimaan dan penyerapan bahasa yang berlainan daripada masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini menyebabkan fenomena percampuran kod dalam kalangan masyarakat Malaysia telah menjadi satu kebiasaan. Selain itu, Malaysia adalah sebuah negara yang aktif dalam menjalankan hubungan dengan negara luar, sama ada dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Hubungan dengan negara luar ini telah menyebabkan kita menerima dan menyerap pengaruh asing sehingga menyebabkan percampuran kod berlaku dalam pertuturan. Hal ini kerana hubungan dengan negara luar ini menuntut kita untuk berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris agar mudah dipahami oleh semua pihak. Oleh kerana keperluan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa lain telah menjurus kepada percampuran kod, terutama kosakata bahasa Inggeris ke dalam bahasa natif penutur Malaysia iaitu bahasa Melayu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kod merupakan tulisan dengan nada dengan tanda yang mempunyai erti tertentu atau tersembunyi serta sistem simbol-simbol untuk menyampaikan maklumat atau arahan. Jadi, kod merupakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh penutur bersesuaian dengan latar belakang penutur. Percampuran kod merupakan satu fenomena apabila seorang penutur boleh menggunakan dua atau lebih bahasa dalam pertuturan hariannya. Fenomena percampuran kod ini berlaku disebabkan oleh seorang penutur mencampur adukkan bahasa natifnya dengan bahasa asing semasa bertutur. Negeri Melaka amat dikenali kerana keunikan sejarahnya. Nama Melaka diambil sempena nama pohon tempat para meswara berteduh. Kedudukan Melaka yang strategik dan terlindung dari angin monsun barat daya dan timur laut menyebabkan Melaka menjadi sebuah pusat dagangan yang terhebat pada ketika itu. Negeri Melaka telah dikenali sebagai Melaka negeri bersejarah atau negeri Hang Tuah. Hal ini kerana kekayaan negeri ini dengan kesan peninggalan sejarah menjadikan negeri Melaka sebagai destinasi sasaran popular pelancong sama ada dalam kalangan pelancong tempatan ataupun antarabangsa. Terdapat lebih daripada 60 tempat menarik di Melaka yang menjadi destinasi tumpuan pelancong. Dan salah satunya adalah Jonker Street yang merupakan destinasi wajib dilawati oleh semua pelancong yang tiba di Melaka. Kedatangan pelancong ke Melaka kebanyakannya dari Singapura, Indonesia, China, Korea dan Vietnam. Mengikut statistik pada tahun 2015, negeri Melaka mempunyai populasi penduduk seramai 872,900 orang iaitu 63.3% kaum Melayu, 24.6% kaum Cina, 5.9% kaum India dan 0.5% kaum lain-lain. Jonker Street dipelopori oleh peniaga yang terdiri daripada kaum Cina walaupun statistik itu telah menunjukkan kaum Melayu melebihi 0.1% penduduk di Melaka. Jonker Street terkenal dengan galeri-galeri seni, jualan barangan antik, termasuk tukang emas dan tukang kasut manik. Berikut merupakan gambar dan peta bagi lokasi kajian. Saya telah membahagikan sorotan literatur mengikut objektif kajian iaitu kajian lepas berkaitan kekerapan penggunaan percampuran kod dari segi pertuturan dan kajian lepas berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya percampuran kod dalam pertuturan. Bagi kajian lepas berkaitan dengan kekerapan penggunaan percampuran kod dari segi pertuturan, menurut kajian Mari Mutu Anak Lelaki Punya Silan pada tahun 2010, penyelidik menganalisis faktor-faktor dan fungsi-fungsi penukaran kod dalam kalangan guru-guru sekolah jenis kebangsaan Tamil Vivekananda di Kuala Lumpur. Kekerapan peringkat penukaran kod iaitu pada peringkat perkataan, frasa, klausa dan ayat. Melalui kajian beliau, jumlah kekerapan penukaran kod bahasa Melayu pada peringkat frasa, klausa dan ayat yang dikesan dari keseluruhan data menunjukkan secara keseluruhan penukaran kod berlaku sebanyak 25 kali dari segi perkataan, frasa, klausa dan ayat.
Sebanyak 9 iaitu 36% perkataan bahasa Melayu ditukar kod, manakala pada peringkat frasa sebanyak 7 iaitu 28%, frasa bahasa Melayu dikenal pasti telah ditukar kod. Akhir sekali, sebanyak 9 orang iaitu 36% ayat bahasa Melayu ditukar kod. Secara keseluruhan, sebanyak 422 penukaran kod di peringkat perkataan, frasa, klausa dan ayat yang ditukar kod dalam bahasa Tamil, manakala sebanyak 25 penukaran di peringkat perkataan, frasa dan ayat yang ditukar kod dalam bahasa Melayu. Data ini membuktikan bahawa sampel lebih gemar menggunakan bahasa Tamil daripada bahasa Melayu. Keadaan ini mungkin berlaku disebabkan oleh pengaruh bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Tamil. Bagi kajian lepas berkaitan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya percampuran kod dalam pertuturan pula iaitu bagi objektif yang kedua, Kang pada tahun 2001 pernah menjalankan penyelidikan tentang pengalihan kod dan percampuran kod dalam komuniti Cina Peranakan Kelantan. Kang mendapati bahawa percampuran kod yang dilakukan oleh komuniti Cina Peranakan Kelantan melibatkan leksikal bahasa Hokkien Cina Peranakan Kelantan, bahasa Melayu dialek Kelantan, bahasa Thai dialek Kelantan dan bahasa Inggeris. Hasil dapatan kajiannya menunjukkan bahawa ahli-ahli komuniti Cina Peranakan Kelantan lebih lazim mencampurkan kod sekiranya dibandingkan dengan pengalihan kod. Ini disebabkan oleh percampuran kod berlaku tanpa diganggu oleh faktor umur, jantina, taraf pendidikan dan lawan komunikasi. Dengan kata lain, aspek-aspek tertentu seperti umur jantina, tahap pendidikan dan lawan komunikasi hanya berperanan sebagai penentu bahasa yang dipilih lalu dicampurkan ke dalam pertuturan di kalangan komuniti Cina Peranakan Kelantan. Fenomena percampuran kod bukan sahaja wujud dalam pertuturan generasi tua tetapi juga wujud dalam pertuturan di kalangan generasi muda komuniti Cina Peranakan Kelantan. Tambahan pula, orang Cina Peranakan Kelantan yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi lebih kerap mencampurkan bahasa Inggeris semasa bertutur. Ini disebabkan oleh bahasa Inggeris telah dijadikan sebagai alat ukuran taraf pendidikan dan status sosial seseorang. Kang juga mendapati bahawa bahasa Mandarin wujud dalam lakuan percampuran kod dan pengalihan kod. Sebaliknya, bahasa Inggeris hanya dijadikan sebagai kod campuran sahaja. Justru, gejala percampuran kod dalam komuniti tersebut tidak akan pupus selagi komuniti tersebut terus terbuka dan terdedah kepada bahasa-bahasa lain. Permasalahan yang terdapat dalam kajian ini ialah melihat kecenderungan peniaga-peniaga pada masa kini menggunakan campur kod dalam urusan jualan beli mereka. Kecenderungan peniaga menggunakan percampuran kod di dalam urusan jual beli seharian mereka ini telah mendorong kajian ini dilakukan. Saya menumpukan kepada kekerapan percampuran kod dalam pertuturan peniaga, khususnya peniaga di Jonker Street, Melaka, kerana menjadi tempat tumpuan pelancong, tempatan dan antarabangsa. Saya akan mengenal pasti kekerapan penggunaan percampuran kod dalam pertuturan kalangan peniaga dengan lebih teliti. Selain itu, saya juga akan melihat apakah faktor-faktor yang mendorong percampuran kod dalam pertuturan peniaga itu berlaku semasa urusan jual beli. Hal ini kerana majoriti peniaga di Jonker Street berbangsa Cina dan pelancong yang datang ke Melaka adalah dari berbagai negara. Urusan jual beli antara peniaga di Jonker Street dengan pelancong mempunyai peratusan yang tinggi untuk berlaku percampuran kod. Saya juga ingin menunjukkan bahawa peniaga-peniaga di Jonker Street Melaka merupakan orang tempatan. Dalam erti kata lain, saya ingin menunjukkan keupayaan peniaga-peniaga menggunakan lebih daripada satu bahasa dalam komunikasi dengan pelancong atau pembeli mereka. Dalam kajian ini, objektifnya adalah yang pertama, mengenal pasti kekerapan penggunaan percampuran kod dalam pertuturan dalam kalangan peniaga di Jonker Street Melaka, dan objektif yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya percampuran kod dalam pertuturan dalam kalangan peniaga di Jonker Street Melaka. Bagi kajian ini, saya telah menggunakan kaedah kualitatif untuk mencapai kedua-dua objektif kajian yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa bentuk kajian yang telah digunakan bagi kaedah kualitatif ini, iaitu temu bual berstruktur dan kajian lapangan. Melalui temu bual berstruktur, data yang saya peroleh melalui pertuturan responden sewaktu mereka memberikan jawapan kepada soalan yang telah saya ajukan. Soalan yang saya ajukan adalah sama bagi setiap responden kerana saya ingin membuat perbandingan data secara tepat.
Seterusnya ialah kajian lapangan. Dalam kajian ini saya telah menyediakan sebanyak 10 borang soal selidik untuk responden serta menemu bual mereka dengan lebih mendalam lagi untuk mendapatkan maklumat yang diingini. Seterusnya proses pengumpulan data dijalankan bagi mencapai objektif kajian yang saya telah tetapkan. Responden kajian ini terdiri daripada 10 orang peniaga dalam lingkungan 20 hingga 50 tahun ke atas yang menjalankan perniagaan di Jonker Street. Responden tersebut terdiri daripada 5 orang lelaki dan 5 orang wanita yang terbahagi kepada beberapa bangsa iaitu 4 orang berbangsa Melayu, 3 orang berbangsa Cina dan selebihnya merupakan berbangsa India selama 3 orang. Kebanyakan daripada mereka telah menjalankan perniagaan selama 10 tahun dan mereka juga berkomunikasi dengan menggunakan pelbagai bahasa. Saya mendapati bahawa kesemua responden kerap menggunakan percampuran kod dalam pertuturan kehidupan seharian mereka. Mereka menjadikannya sebagai suatu keperluan untuk berkomunikasi disebabkan kehadiran pelancong dari pelbagai negara hampir setiap hari. Dengan itu dapat dilihat dengan jelas bahawa data yang telah berjaya dikumpul oleh saya hanya tertumpu kepada pertuturan responden sahaja. Kajian ini telah dijalankan di Jonker Street, Melaka yang merupakan kawasan para peniaga menjalankan perniagaan sama ada secara kecil-kecilan maupun besar-besaran. Lokasi ini dipilih adalah kerana aktiviti perniagaannya lebih dominan dalam kalangan kaum bukan Melayu iaitu kaum Cina dan juga India. Saya mendapati bahawa hasil kajian amat memberangsangkan kerana telah menepati jangkaan saya dalam pengumpulan data kajian. Berikut merupakan hasil dapatan kajian bagi objektif yang pertama iaitu kekerapan penggunaan percampuran kod dari segi pertuturan dalam kalangan peniaga di Jonker Street, Melaka. Penggunaan leksikal 1%, penggunaan frasa 21%, penggunaan klausa 29% dan penggunaan ayat 49%. Di sini saya sertakan juga beberapa contoh dapatan yang saya peroleh mengikut peringkat iaitu frasa, klausa, ayat dan leksikal. Berikut merupakan hasil dapatan kajian bagi objektif yang kedua iaitu faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya percampuran kod dari segi pertuturan dalam kalangan peniaga di Jonker Street, Melaka. Kang menyatakan bahawa golongan muda lebih banyak menggunakan percampuran kod dalam pertuturan harian. Namun, saya mendapati bahawa faktor umur bukan merupakan faktor utama yang mendorong seseorang menggunakan percampuran kod ketika berkomunikasi. Hal ini dapat dibuktikan daripada hasil borang soal selidik yang menunjukkan bahawa hanya 3 orang daripada 10 orang responden bersetuju umur merupakan faktor yang mendorong seseorang itu menggunakan percampuran kod ketika berkomunikasi. Hal ini kerana majoriti peniaga di Jonker Street terdiri daripada golongan berumur dalam lingkungan 30-an hingga 50-an. Malah, mereka bertutur dalam pelbagai bahasa ketika menjalankan perniagaan. Faktor umur juga merupakan dapatan yang paling sedikit daripada kesemua faktor yang dikaji. Seterusnya, lawan komunikasi merupakan faktor kedua tertinggi dalam dapatan kajian, iaitu seramai 9 orang responden yang telah bersetuju daripada 10 orang responden. Bhatia dan Ritchie pada tahun 2004 menyatakan bahawa hubungan dalam komunikasi merupakan faktor terpenting dalam pemulihan bahasa oleh penutur bilingual dan multilingual. Keadaan tersebut bergantung kepada mereka untuk menggunakan percampuran kod dalam pertuturan mereka. Saya mendapati bahawa faktor lawan komunikasi boleh diterangkan sebagai orang yang bercakap dengan seseorang ketika berkomunikasi. Dalam aspek kajian ini, peniaga-peniaga di Jonker Street kerap menggunakan percampuran kod kerana mereka berkomunikasi dengan pelanggan daripada pelbagai bangsa daripada pelbagai negara. Misalnya, seorang responden berbangsa Cina berkomunikasi menggunakan 2 bahasa iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin ketika menerima kunjungan pelanggan daripada negara China. Perkara tersebut menunjukkan bahawa lawan komunikasi menjadi faktor kepada penggunaan percampuran kod dalam pertuturan peniaga. Faktor mudah untuk berkomunikasi merupakan faktor tertinggi berdasarkan graf. Dapatan menunjukkan bahawa kesemua responden bersetuju dengan faktor mudah untuk berkomunikasi dan merupakan faktor utama yang menyebabkan peniaga-peniaga di Jonker Street menggunakan percampuran kod dalam pertuturan mereka. Memandangkan pelanggan yang datang ke Jonker Street terdiri daripada pelbagai bangsa dan kaum. Jadi, mereka cenderung untuk menggunakan percampuran kod agar pelanggan yang datang ke kedai mereka memahami perkara yang dituturkan. Keadaan tersebut akan memudahkan mereka untuk berkomunikasi dan menerangkan sesuatu berkaitan produk jualan mereka. Saya juga mendapati bahawa peniaga-peniaga ini juga menggunakan percampuran kod ketika berkomunikasi dengan pengunjung daripada negara Malaysia sendiri. Hal ini disebabkan
Mereka merasakan bahawa percampuran kod ketika berkomunikasi lebih berkesan kerana terdapat perkataan-perkataan daripada bahasa Inggeris yang tidak mereka ketahui maksudnya dalam bahasa Melayu dan menyebabkan mereka sukar untuk menerangkannya dalam bahasa Melayu. Selain itu, terdapat beberapa perkataan dalam bahasa Inggeris yang digunakan oleh mereka difahami oleh semua pelanggan. Contohnya, ini tiada warna pink. Perkataan pink tersebut menunjukkan semua pengunjung memahami maksudnya iaitu warna merah jambu. Dapatan kajian juga menunjukkan faktor tahap pendidikan berada pada kedudukan ketiga tertinggi iaitu seramai 7 orang responden yang bersetuju dengan faktor ini. Kang menyatakan bahawa seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih kerap menggunakan percampuran kod ketika berkomunikasi. Ia telah mempelbagaikan penggunaan bahasa dalam percampuran kod. Saya mendapati bahawa tahap pendidikan merupakan antara penyumbang kepada penggunaan percampuran kod oleh peniaga-peniaga di Jonker Street. Majoriti peniaga di Jonker Street ini mempunyai kelulusan sehingga sekolah menengah iaitu sehingga tingkatan 5. Hal ini menyebabkan mereka mempunyai pengetahuan bahasa yang lebih luas. Misalnya, terdapat seorang responden berbangsa Cina yang berumur dalam lingkungan 50 tahun mampu berkomunikasi dalam 5 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman dan bahasa Thailand. Beliau mempunyai kelulusan dalam Institut Pendidikan Tinggi iaitu Diploma Pengurusan Syarikat. Perkara tersebut menunjukkan bahawa tahap pendidikan seseorang yang tinggi mendorong kepada penggunaan percampuran kod yang lebih kerap. Namun, saya mendapati terdapat seorang responden berbangsa Cina yang berketurunan baba nyonya tidak mampu bertutur dalam bahasa lain selain bahasa Melayu dan bahasa Mandarin. Hal ini kerana beliau tidak bersekolah menyebabkan beliau hanya mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam pertuturannya. Menurut Kamus Dewan edisi kedua, pengalaman bermaksud perkara yang pernah kita alami. Berdasarkan graf, faktor pengalaman dipersetujui oleh separuh bilangan responden kajian iaitu seramai 5 orang. Saya mendapati bahawa faktor pengalaman merupakan pengalaman peniaga-peniaga di Jonker Street ketika di usia muda mereka, menyebabkan mereka mampu menguasai pelbagai bahasa dan menggunakan percampuran kod dalam pertuturan. Misalnya, seorang responden berbangsa India pernah bekerja dengan sebuah syarikat di Kuala Lumpur ketika beliau berumur dalam lingkungan 20 tahun. Persekitaran pekerjaan yang dikelilingi oleh pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India serta pekerja daripada Sabah dan Sarawak menyebabkan beliau sentiasa menggunakan percampuran kod ketika berkomunikasi. Perkara tersebut menyebabkan beliau sentiasa mencampurkan bahasa Melayu, Inggeris dan Mandarin ketika berniaga walaupun pelanggan yang datang ke kedai beliau bertutur dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Di samping itu, faktor pengalaman juga menunjukkan bahawa seseorang yang perlu menggunakan percampuran kod ketika berkomunikasi akan terus menggunakannya pada masa akan datang kerana telah terbiasa dan semestinya sukar bagi mereka untuk mengawal percakapan daripada mencampur adukan bahasa. Batia dan Ritchie pada tahun 2004 juga menyatakan bahawa sesetengah bahasa dilihat lebih sesuai untuk kumpulan sosial, topik tertentu atau keadaan berbanding perkara lain. Mereka juga berpendapat bahawa pemboleh ubah sosial seperti agama, kehidupan seharian, pekerjaan dan minat boleh mempengaruhi pola percampuran kod secara kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan dapatan kajian, saya merumuskan bahawa status sosial peniaga-peniaga di Jonker Street Melaka iaitu kehidupan seharian mereka telah mendorong kepada penggunaan percampuran kod dalam pertuturan. Dapat dilihat bahawa majoriti peniaga di Jonker Street terdiri daripada kaum Cina. Hal ini menyebabkan mereka secara asasnya telah mempelajari 3 bahasa sejak daripada kecil iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Selain itu, kehidupan mereka di rumah juga kerap menggunakan percampuran kod antara bahasa Inggeris dan Mandarin. Samping itu, terdapat responden yang tinggal berjiran dengan masyarakat Melayu menyebabkan mereka berkomunikasi menggunakan 3 bahasa utama di Malaysia iaitu bahasa Melayu, Inggeris dan Mandarin. Perkara tersebut jelas menunjukkan bahawa kehidupan seharian para peniaga yang menggunakan percampuran kod menyebabkan mereka mencampurkan 2 atau lebih bahasa ketika menjalankan perniagaan. Kesan positif yang diperoleh melalui percampuran kod ini ialah memudahkan para peniaga untuk berkomunikasi dengan para pelancong. Ini kerana kebanyakan pelancong yang datang ke sini tidak fasih untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Justru dengan tekad dan sifat optimis dalam memajukan perniagaan para peniaga, mereka harus berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Pengetahuan yang ada ini membuatkan para peniaga mengetahui kemahuan para pembelinya. Selain itu, kebaikan yang diperoleh apabila kita melakukan percampuran kod ialah dapat memupuk perpaduan antara peniaga dan pelancong. Walaupun begitu, terdapat juga kesan negatif apabila penggunaan percampuran kod ini dilakukan secara berleluasa.
Kesan negatifnya, generasi akan datang tidak mampu menggunakan bahasa Melayu dengan sebaiknya kerana berlakunya percampuran kod. Generasi akan datang lebih mengutamakan bahasa lain kerana menganggap bahawa bahasa lain lebih berprestij tinggi berbanding bahasa Melayu. Bahasa Melayu akan dipinggirkan kerana bahasa Inggeris adalah bahasa yang digunakan secara menyeluruh di serata dunia. Kesimpulannya, saya mendapati percampuran kod dalam kalangan peniaga di Jonker Street, Melaka berlaku dalam frasa, klausa, ayat dan leksikal. Penggunaan pencampuran kod tersebut didorong oleh faktor dominan seperti mudah untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan faktor lawan komunikasi iaitu pelanggan daripada pelbagai negara. Namun, penggunaan bahasa Melayu yang betul mestilah diambil berat oleh setiap masyarakat untuk memartabatkan bahasa Melayu pada pandangan pelancong dari luar negara yang datang ke negara Malaysia. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.